KB Channel. Sudah-sudahlah ya. Kita begini. Dulu masa zaman dia, dia seorang Perdana Menteri, 4 ya, yang di Pertuan Agong. Ya. Seorang Perdana Menteri, 4 yang Pertuan Agong. Ya. Tapi apabila zaman dia kali kedua, bermula kekalahan UMNO, akibat daripada itu, 1 yang di Pertuan Agong, 4 Perdana Menteri. Jadi ini fakta dah tu. Fakta. Oleh kerana itu saya kira rakyat pun bosan bertukar-tukar ni. Maka mereka membuat keputusan cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Kita berekonomi pula, asyik berpolitik sepanjangan, asyik beralih bangun pagi besok memikir siapa akan jadi Perdana Menteri hari esok. Cukup-cukuplah. Kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar PMX untuk meneruskan apa-apa perkara yang beliau ingin teruskan, kerajaan madani sebagaimana yang disebut tadi. Maka kita berhentilah melakukan usaha-usaha yang tidak berfaedah itu. Mungkin mereka ingin membuat cubaan terakhir lah agaknya ya. Mungkin. Kerana Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Pahang Yang Pertuan Agong ini berakhir tempohnya pada 30 hari bulan. Pada 31 hari bulan saya akan ke Istana Negara juga melihat bagaimana Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong akan bertukar, dimasyhurkan dan Sultan Johor pula giliran. Agaknya mereka mencuba kali terakhir lah. Kali terakhir. Macam mana nak bertukarnya? Kerajaan sekarang ada 152 sokongan. Itu saya heran tu. Lebih 2/3. Lebih 2/3. Tak, tapi Datuk, kalau kita dengar labunnya lah. Labun dia mengatakan labun. Labun lah. Labun tu apa? Labun ni sembang. Kalau orang Perak dia kata labun lah. Okey. Orang Johor dia kata sembang. Sembang. So kalau sembangnya, labunnya bahawa mereka mempunyai... Gajah pun boleh terbang ya? Itulah tu. Jadi mengatakan bahawa dah ada 120, ada dengan ST dan sebagainya. Tapi tiba-tiba, 2 hari lepas, Datuk Mahathir kata dia minta supaya kalau betul-betul Seri Anwar Ibrahim berani, buatlah pilihan raya umum. Pula dah. Macam mana dia fikir tu? Pilihan raya buat apa? Ada 147 ahli parlimen kerajaan. Betul. Ada 5 lagi ahli parlimen pembangkang yang memberikan sokongan. Jadi 147 campur 5 152. 152. Yang 152 kekuatan ni tiba-tiba nak buat pilihan raya apa punya hal? Dan kalau mereka kata mereka ada cukup numbers, boleh cukup jumlah apa semua tu, saya kata pergi ke Pilihan Jaya lah dah. Kalau 112 lain lah, ini 152. Katalah 30 pun keluar, 152 tolak 30 tinggal 122. Siapa dia yang 30 nak keluar tu? Ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional tak akan keluar. Nak tahu kenapa? Kami dah menandatangani perjanjian. Kalau kami keluar, kena bayar pada parti 100 juta ringgit. Mana ada ahli Parlimen UMNO ni ada 100 juta ringgit nak bagi pada parti. Kalau seorang keluar tinggal 151. Tak jatuh kerajaan. Kalau 10 orang keluar tinggal 142. Tak jatuh kerajaan. UMNO dapat 1 bilion. Kalau 30 keluar tinggal 122. Tak jatuh kerajaan. Apakah faedahnya? Kalau ada 10 orang, katalah bunyi 10 orang. Kali 100 juta berarti 1 bilion ringgit. Siapa dia ada satu organisasi yang ada 1 bilion ringgit nak bagi kat UMNO ni? Ada orang kata perkara ini tidak, kata orang tu kata tak boleh. Apa pun hal pula tak boleh. Zuraidah dah kena 10 juta. 10 juta. Keputusan Mahkamah Tinggi meminta beliau membayar kepada PKR. PKR kenakan 10 juta, kita kenakan 100 juta. Nak tahu kenapa kita kenakan 100 juta? Masa kita jadi Susah Agung hari tu, ada 16 orang bukan? Sebelum tu lagi lah. 16 orang melompat. Pilihan raya yang ke-14. 16 orang melompat. 15 pergi ke PPBM, 1 pergi warisan. Labuan tempat saya pergi tu, dia melompat ke warisan. Jadi semua 16 orang. Ini amat melukakan UMNO. Kita amat sedih apabila orang-orang yang kita percayai tidak setia
Dan akibat ketidaksesuaian itulah maka kita minta mereka menandatangani. Ya. Menandatangani satu perjanjian. Mula-mula mereka menghantar surat memohon untuk menggunakan lambang Barisan Nasional. Kemudian Presiden menjawab bersetuju mereka menggunakan lambang Barisan Nasional. Ini ada kontrak. Kontrak ya? Kontrak. Jadi apabila bersetuju menggunakan lambang Barisan Nasional, ini syaratnya. Apabila pengerusi BN bersetuju mereka menggunakan lambang Barisan Nasional, setelah mereka mohon, semua sign ada surat, maka ini syaratnya. Syaratnya hendaklah memberikan tugas untuk merundingkan kerajaan kepada pengerusi BN. Itu satu syarat. Yang kedua, kerusi yang dipertandingkan itu bukan milik peribadi. Tapi adalah milik parti. Itu dalam kontrak tu. Saya saksi dan juga saya juga yang menandatangani. Dan yang ketiga, hendaklah memulangkan sebanyak 100 juta ringgit. Ini segalalah yang digunakan oleh parti untuk memastikan dia menang itu. Maksudnya segala jenama parti dan segala nilainya itu 100 juta ringgit kepada parti jika ingin melompat ke parti lain. Oh, dah ikat semua. Dah ikat semua. Bukan hanya sekadar mengatakan kalau keluar parti bayar 1 juta, tidak ya? Ada, dia punya tebal. Oh, tebal. Ada seorang tu duduk sebelah saya. Orang ni agak terkenal lah. Dia pun mengapalai. Saya tak nak sebut mengapalai apa. Dia kata, Mat, apa yang aku sign ni? Saya kata, Datuk Seri, nanti akan diterangkan oleh peguam. Peguam terangkan. Seorang-seorang peguam terangkan. Satu persatu. Satu persatu. Lepas tu ada video lagi. Tengok apa benda yang disign. Jangan kata tak tahu apa benda yang disign. Saya duduk dalam bilik tingkat 36 PWTC tu. Berapa hari di situ melayan segala kerena calon-calon yang tak dapat satu hal tapi semua sign lah, semua sign. Tak ada seorang tak sign. Yang calon kita yang bertanding tu, ahli parlimen tu semua sign. Tapi ramailah yang kalah kan. Kalah tu satu hal lah, yang menang ni pula dia tiba buat hal. Itu yang saya pun macam mana kalau dah sign tu. Itu satu perkara yang nak diingatkan kepada 26 UMNO. Sebenarnya yang BN 4 orang tu sign juga. Lebih daripada itulah calon BN. Semua sign. Yang menang 4 orang tu pun sign juga. Tapi ada bunga-bunga. Tak mahu kita cakap pasal jadi itulah. Dengan perkataan rumusannya, Datuk, kerajaan ni tidak akan jatuh lah. Saya yakin. Dan kita berhenti berpolitiking ni. Kita berekonomi untuk masa depan rakyat. Dan sebagai contoh Kongres Ekonomi Bumi Putra. Kita sambung lepas ni. Ada apa nak tanya lagi? Ada tanya dari TJ Legacy dia, kenapa ada lagi yang kena tipu hidup bahawa PM akan bertukar ni. Ini pelayan kita. TJ dia kata. Petuk Azmin Nordin dia kata bagus tu 1 juta syarat yang ketat tapi logik dia kata. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini minta pandangan Datuk lah. Satu tu kata, kenapalah kita sanggup kita ditipu hidup lagi? Sebab dari segi naratif. Daripada tahun lepas lagi. Masih lagi dimainkan. Dan sebelum peristiwa pagi tadi, dia semalam kemari mengatakan 18 bulan sudi menerima untuk bertemu, untuk membincangkan penukaran kerajaan dan sebagainya. Cara cerita buat tu macam lah tu. Jika UMNO tidak bersetuju dan jika GPS tak bersetuju, tidak ada kelogikan ruang untuk bertukar. Kerana apa? UMNO BN 30, GPS Gabungan Parti Sarawak, isteri saya Nurani tadi tu, dia orang Sarawak. Isteri Datuk orang Sarawak. Orang Johor dapat orang Sarawak. Isteri pertama saya lah. Ni famous Satu dan segalanya tu. Isteri kedua tak pernah ada. Ada berani tu. Masya-Allah.
Ya, eksklusif sangat. InsyaAllah tak akan ada lah. Tak akan ada. Ya. Satu-satunya. Satu-satu. Setia tu Dia ada kat atas. Saya rasa dibuka. Saya jangan risau. Dengan lain perkataan, saya kenal orang Sarawak. Ya. Saya kenal Abang Jo. Saya kenal Datuk Sri Fadilah. Saya ramai politician Sarawak ni saya kenal. Dan mereka dah sebut baru-baru ni, satu istilah yang amat menarik. Istilah itu kalau disebut oleh orang Sarawak, dia memang lah. Kami bukan paloi. Paloi tahu maksud tu? Bodoh. Slow je saya. Ya. Datuk, tu. kita ni dia cakap. Jadi apabila Premier Tan Sri Abang Jo telah mengesahkan mereka akan kekal dengan kerajaan ini. Macam mana angka daripada mana tu? Dan apabila kita tak ada seorang pun yang berganjak, macam mana angkanya yang diorang dapat ni? Itu yang saya sebut Fata Morgana. Fata Morgana ni itu pada 1 bulan 1 tahun 2024 ni tiba-tiba saya masuk muka depan surat khabar. 31 bulan 12 tu saya tweet apabila saya mendengar langkah Dubai dan sebagainya. Saya tweet, saya kata ni adalah Fata Morgana. Fata Morgana ni apa benda? Fata Morgana ini ialah miraj ataupun dipanggil logam maya di satu kawasan yang cukup panas. Suasana politik panas lah ya. Dan apabila dilihat di padang pasir itu, di hadapan semacam ada oasis penuh dengan air. Betul. Maka pergilah mereka untuk menuju air itu. Bila sampai tempat tu, air tak ada. Macam hari itulah, bulan 10. Berdentum. Bila tiba bulan 10, tak ada. Lepas tu pergi lagi, satu lagi nampak. Nampak macam ada kehijauan, penuh dengan pokok korma, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, kelihatan. Bila tiba kat situ, tak ada. Padang pasir juga. Ni bila tiba bulan 1, tak ada juga. Ni hancing ni tu. 18 bulan tu adanya. 18 hari ni bukan dah lepas 18. Tu perjanjian pangku pula tu. Macam-macam lagi. Tak ada lagi tu, seronok lagi tu. 18 bukan 18 Januari, 18 Rejab. Jadi saudara sekalian, sebagaimana saya sebut tadi, itu adalah satu Fata Morgana. Betul. Dia satu khayalan, satu ilusi, miraj, logam maya yang kelihatan wujud tapi tidak wujud. Betul. Tok, leceh berselut dia minta satu lagi bantu, Tok. Minta lagi dah, Tok. Sebelum kita tukar benda ni. Leceh bersedut nama dia. Gini. Saya dulu ada satu pantun. Jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena itu, jangan sokong parti itu. Saya tak nak sebut lagi ya. Ini pantun yang lebih kurang, tetapi berbeza. Jika tuan pergi memancing dalam beldi berisi umpan, kami sekarang sudah kamcing demi generasi masa hadapan. Jadi macam ceramah politik. Sila Jack, kalau tanya lagi Jack. Sebelum nak masuk Jack. Boleh. Saya sebenarnya tadi pun nak tanya, tapi saya suka mengimbau beberapa kisah yang sebelum ini kerana soalan ini masih lagi belum dirungkaikan simpulannya. Apabila ada suara-suara yang sumbang, yang menuduh yang Datuk Seri Ahmad Maslan ni apabila bertukar portfolio daripada Timbalan Menteri Kewangan pergi kepada Timbalan Menteri Kerja Raya. Ada yang mengatakan itu adalah satu perkara yang downgrade. Macam mana komen Datuk? Dia kalau timbalan menteri lah. Lainlah kalau menteri jadi timbalan menteri. Itu lain lah. Kalau daripada timbalan menteri terus tak masuk senarai, itu lain lah. Kalau timbalan menteri semua sama je timbalan menteri ni. Ini adalah kementerian ke-6 saya. Ke-6 saya bermula dengan Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri, itu lama dulu. Lepas itu disusul kanan Timbalan Menteri Keuangan. Yang Menteri Keuangannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sama office. Masa tu?
tahun 94. 94, 94 saya susulkan Timbalan Menteri Keuangan. Timbalan Menteri Keuangan Mustafa Muhammad. Oh, ya. Menterinya Tok Sri Anwar. Dah satu ofis lah. Tahu sangatlah macam mana cara kepimpinan dan sebagainya. Tok Sri Anwar kenal saya dah lama, bukan sehari dua. Lepas itu Kementerian Pembangunan Usahawan saya susul politik. Kemudian Datuk Mustafa Muhammad kalah pilihan raya sebab isu mata lebam Tok Sri Anwar. Ya. Kemudian saya menjaga Seranta Felda di bawah sebelum Seranta Felda tu ambil MBA di UKM adalah dengan Yayasan Restu Quran dan sebagainya. Kesenian Islam, dapatkan bangunan di Shah Alam, sebelah Masjid Shah Alam sama Datuk Latif Mirasa yang sekarang ni ada Nasrul Quran di Precinct 14 Putrajaya, percetakan Al-Quran. Itu satu lagi kerja saya yang orang ramai tak tahu. Itu non-profit organisation lah. Tapi itu tidak besar di dunia tu. Kedua. Tidak Tidak berteraskan keuntungan, saya tidak ada apa-apa imbuhan keuangan di situ. Itu kerja amal. Itu kemudian saya pergi ke Seranta Felda pengarah menjaga Felda seluruh Malaysia bersama Datuk Seri Najib. Lepas itu Datuk Seri Najib minta saya letak jawatan pilihan raya. Saya Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Kemudian pilihan raya Timbalan Menteri Keuangan. Kemudian Timbalan Menteri MITI. Lepas tu pilihan raya kita kalah kan ya. Tapi saya masih lagi menang di kawasan Pontian. Lepas tu pilihan raya Datuk Seri Anwar ambil saya kembali Timbalan Menteri Keuangan. Jadi kat keuangan dah 3 kali. Itu lebih kepada membuat dasar-dasar. Apabila saya diminta pergi ke Kementerian Kerja Raya ni, itu melaksana dasar-dasar. Itu dia. Setiap kali pilih belanjawan, kita ada bajet pembangunan. Bajet pembangunan tahun ini 90 bilion. Dibuat oleh kementerian-kementerian. Pelbagai kementerian untuk 90 bilion itu. Tapi majoritinya diurus oleh Kementerian Kerja Raya. Banyak tu. Satu lagi bajetnya 303.2 bilion, 303.8 bilion. 303.8 bilion ni belanja mengurus. Belanja mengurus ni mudah. Subsidi, kemudian bayar gaji. Itu OE, Operating Expenditure. Itu mudah. Yang sukarnya itu ialah development expenditure tu. Lewat projek lambat take off. Jadi Datuk Seri Anwar minta saya membantu mempercepatkan apa-apa yang boleh dipercepatkan. Bantu Menteri Kerja Raya mempercepatkan segala projek-projek pembangunan. Kami ni bukan jaga jalan berlubang je. Betul. Kita jaga pembangunan untuk membina jalan, membina lebuh raya, membina jambatan, menjaga cerun industri pembinaan, perumahan, bangunan-bangunan. Itu yang 90 bilion tu. Okey. Jadi dengan lain perkataan, Datuk Seri Anwar minta supaya pelaksanaan DE tu 90 bilion itu dipercepatkan. Dan itulah kerja saya di Kementerian Kerja Raya ni. Daripada hanya bercerita tentang dasar dan mengutip cukai kepada melaksanakan dasar yang amat penting. Yang ditunggu oleh rakyat. Jadi saya tak nampak itu penurunan pangkat. Lagi sibuk itu lagi nampak tu. Satu horizon baru dan pengalaman baru pada saya. Daripada hanya melulus tapi melaksana apa yang dilulus. Okey. A B J